Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 matematik tingkatan 4 dan ini adalah bahagian yang kedua untuk bab 5 di mana kita akan belajar apa itu graf terarah dan juga graf berpemberat. Jadi graf terarah itu adalah directed graph dalam bahasa Inggeris, manakala graf berpemberat itu adalah weighted graph. Jadi pertama sekali kita lihat dulu apa itu graf terarah. Sebenarnya agak mudah saja untuk bezakan antara graf terarah dengan graf tak terarah, iaitu wujudnya anak panah pada graf terarah tu. Jadi graf terarah tu maksudnya dia yang ada arah lah, maka anda akan nampak ada anak panah dalam graf tu. Jadi bezanya adalah kita akan tahu setiap tepi itu kita akan namakannya mengikut arah anak panah tu. Contohnya kita punya E1 iaitu H1 ini adalah sebenarnya adalah tepi 1, maksudnya adalah garis ini. Dia akan dituliskan mengikut anak panah tu iaitu dari A ke B. Jadi ini adalah mula dan ini adalah kita punya akhir atau kita punya destinasi. Lepas tu untuk yang kita punya H2 atau tepi 2 tu kita perhatikan adalah dari C ke B. Itulah kenapa tuliskan C dulu lepas tu B. Dan manakala untuk tepi ketiga ni adalah dari C ke A, iaitu mula dengan C dan habis di A. Jadi itulah bezanya graf terarah. Untuk graf yang tak terarah tu sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar dalam bahagian yang pertama, di mana kita lihat graf muda atau graf dengan gelong atau berbilang tepi itu yang tiada anak panah. Maka setiap tepi itu sebenarnya kita boleh tuliskan terbalik pun tak apa. Contohnya tepi 1 ini dia boleh tuliskan A ke B atau B ke A sebab dia tidak ada dituliskan arahnya. Jadi untuk yang lain tu pun sama juga. Kita boleh tuliskan suka hati kita, iaitu terbalik pun tak apa. Jadi beza antara dua graf ini, untuk graf terarah kita perlu tahu dia ada anak panah. Dan semasa kita tuliskan set tepinya, kita mesti tentukan di mananya mula dan di mananya akhir. Jadi itu adalah satu-satunya beza antara dua graf. Mari kita lihat pula pengiraan darjah. Untuk pengiraan darjah pula, sebenarnya dia lebih kurang sama. Cumanya untuk graf terarah tu dia akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu ada in dan out. Tapi sebelum kita lihat graf terarah, mari kita imbas kembali dengan graf tak terarah. Jadi kita perhatikan ini memang gambar raja yang kita gunakan tadi, di mana kita ada bucu ABC dan kita ada tepi E1, E2, E3. Untuk kita punya darjah untuk bucu A, sebenarnya kita boleh bulatkan A. Dan kita perhatikan terdapat berapa tepi yang sambung kepada bucu A, kita ada 2. Untuk B, kita bulatkan B, kita perhatikan ada berapa tepi, ada 1, 2, jadi pun 2. Dan untuk bucu C, kita bulatkan, kita nampak ada juga 2. Simbol ini adalah sigma, di mana maksudnya adalah jumlah darjah bagi bucu adalah tambahkan semua, iaitu 6. Jadi untuk graf terarah pula, bezanya adalah kita akan ada dua kumpulan, iaitu in dan out. Nak lihat in tu sangat mudah saja, iaitu lihat anak panah tu. Adakah tepi tu dengan anak panahnya menuju ke A? Dan out itu adalah yang keluar. Jadi kita akan nampak anak panah tu menuju keluar daripada A. Jadi mari kita lihat A dulu. Kita perhatikan kita ada satu keluar dan satu masuk. Jadi akan tuliskan 1, 1. Kalau kita jumlahkan darjah masuk atau darjah in dengan darjah out tu, untuk A itu kita akan dapat 2, iaitu sama nilainya dengan graf tak terarah. Jadi kita akan sambung untuk B, di mana kita nampaknya adalah E1 tu masuk ke B, E2 pun masuk ke B. Jadi maksudnya darjah masuk untuk B itu ada 2. Yang keluar pula disebabkan tak ada tepi yang keluar dari B, maksudnya dia adalah kosong. Dan untuk C pula, kita perhati C itu adalah terbalik daripada B, di mana kita lihat tepi itu untuk E2 dia keluar. E3 pun keluar dari C. Jadi yang masuk tu kosong dan yang keluar tu adalah 2. Selepas tu kalau kita tambahkan semua, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2, tetap juga kita dapat 6. Jadi di sini kesimpulannya adalah jumlah bagi darjah itu tetap sama. Cumanya apabila kita kira untuk graf terarah tu, kita akan bezakan kepada dua bahagian, iaitu in dengan out.
Dan ini sebenarnya adalah digunakan apabila kita nak lukiskan gambar raja rangkaian nanti. Jadi mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Jadi lukis graf darah mengikut maklumat yang diberikan. Jadi di sini graf darah maksudnya setiap tepi itu akan dilabelkan mengikut arahnya. Maksudnya ini adalah A ke B, A ke C, C ke B, D ke C, E ke D dan E ke B. Kalau anda perhatikan dengan terperinci, anda akan dapati F ni tidak ada dalam bahagian tepi. Maksudnya F ini adalah satu bucu yang terpencil, iaitu bucu yang tidak ada apa-apa hubungan dengan yang lain. Jadi F tu kita akan lukiskan bucunya di luar sahaja dan kita akan mulakan dengan kita punya A ke B. Jadi kita tandakan A kita, dia akan ke B. Jadi kita tandakan B, lepas tu lukiskan garisan. Jadi kita sambungkan daripada bucu A ke B. Lepas tu kita tandakan anak panah dari A ke B. Selepas tu kita ada A ke C. Jadi kita boleh lukiskan ke bawah pun boleh. Jadi kita tandakan C. Jadi dari A ke C. Selepas tu kita ada dari C ke B. Jadi kita lukiskan C ke B. Dan kita lukiskan anak panah daripada C ke B. Selepas tu kita ada C ke D. Jadi kita sambungkan C ke D. Dan dari D ke C. Sambungan untuk D ke C adalah dari D ke C. Dan kita ada D E. Jadi kita boleh lukiskan kita ambil E. Dan ingat dia adalah dari E ke D ya. Dan akhir sekali adalah E ke B. Jadi anak panah kita kena lukiskan dengan betul. Dan akhir sekali kita juga ada satu F. Jadi F tu boleh kita letakkan di mana-mana saja. Dan bucu F ini tiada apa-apa sambungan dengan bucu yang lain. Jadi begitulah jawapan untuk pertama ini. Apa yang kita kena hati-hati adalah kita perlu pastikan anak panah itu dilukiskan mengikut label tepi itu. Iaitu ini adalah mula dan ini adalah akhir. Maksudnya dia akan A ke B. Lepas tu kita ambil AC, A ke C. Selepas tu ini adalah C ke B. Dan D ke C, E ke D dan E ke B. Jadi cara macam itulah kalau kita nak semak semula jawapan kita. Jadi mari kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah kita diberikan darjah bagi graf darah ini. Dan perhatikan kalau kita baca ayat ini sebenarnya adalah merupakan graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Disebabkan dia ada bagi tahu satu gelong pada A dan BC itu adalah berbilang tepi. Lukiskan dulu bucunya. A, B dan C. Dan macam mana kita tahu ni ada 3 bucu? Sebab kiraan darjah itu hanya untuk 3 bucu saja, iaitu A, B, C. Jadi kita tahu ni adalah 3 bucu saja. Jadi kita mula lukiskan gelong pada bucu A, maksudnya satu gelong. Dan untuk gelong ini disebabkan dia ada 2 arah, iaitu arah ikut arah jam dan lawan arah jam. Maksudnya dia akan keluar sekali dan masuk sekali. Jadi anda akan perhatikan dalam darjah A itu sebenarnya gelong itu adalah masuk 1 kali, keluar 1 kali. Jadi disebabkan dia sudah keluar 1 kali, maksudnya yang 2 lain tu dia mesti adalah yang masuk. Jadi itu kita akan lihat nanti. Dan untuk BC itu adalah berbilang tepi. Maksudnya kita akan lukiskan 2 tepi dulu. Jadi di sini kita sudah settle yang satu gelong dengan berbilang tepi. Sekarang baru kita lihat untuk darjahnya. Jadi untuk A tadi, kita lihatnya ada 2. Selepas tu dia adalah in. Maksudnya dia akan masuk. Jadi kita sudah A itu sudah settle. Di mananya ada 3 yang masuk dan 1 yang keluar. Dan yang gelong itu sebenarnya adalah 1 masuk, 1 keluar. Jadi anda kena tahu tu. Dan B itu, kita akan nampak B itu adalah 1 masuk, 2 keluar. Jadi 1 masuk, 2 keluar. Yang tadi B ke A itu sudah 1 keluar. Jadi dia akan 1 masuk, 1 keluar. Maksudnya ada 1 masuk, 1 keluar. Dan kalau anda perhatikan di sini, selepas kita labelkan ni, C sebenarnya sudah settle juga. Iaitu dia hanya akan ada 1 masuk, 2 yang keluar.
Jadi begitulah gambar raja untuk soalan ini. Jadi untuk bahagian ni kita kena pandai untuk bilangkan darjah lah. Pertama sekali kita tengok berapa bilangan bucu, iaitu tengok kiraan darjah tu. Jadi kalau kita kirakan untuk ABC, maksudnya kita ada 3 bucu. Selepas tu kita kena tahu kalau gelong itu adalah satu masuk satu keluar, dan untuk berbilang tepi itu kita lukiskan dahulu. Selepas tu baru kita lukiskan anak panah dan kita bilangkan tepinya masuk dan keluar. Jadi begitulah jenis soalan untuk graf terarah dan tak terarah. Jadi mari kita sambung kepada jenis graf yang kedua, iaitu graf berpemberat atau weighted graph. Jadi sebenarnya bezanya sangat mudah untuk dikesan, iaitu dia ada nilai, atau nilai itu juga boleh dipanggil sebagai pemberat. Jadi apabila kita lihat sebuah graf, tepinya akan dilabelkan dengan satu nombor. Jadi nombor inilah yang dipanggil sebagai nilai atau pemberat. Jadi yang tak pemberat tu maksudnya dia tak ada nombor lah. Sangat senang sahaja. Jadi mari kita lihat pula contoh soalan. Raja menunjukkan pilihan laluan pelajar ke tandas sekolah. Bucu A ialah permulaan dan E ialah tandas. Laluan yang lebih pendek. Jadi kita perhatikan. Jadi dari A itu mula, dia nak sampai ke E. Jadi kita sebenarnya ada dua laluan, iaitu sama ada menggunakan ABE atau ACDE. Jumlahkan jaraknya. Jadi di sini kita ada 100 tambah 200, iaitu jadi 300 lah. Yang bawah ini pula 150 tambah 100 tambah 100, 350. Jadi jelas sekali, laluan yang lebih pendek itu adalah A ke B ke E. Jadi kita hanya tambahkan jaraknya 100 tambah 200 sama dengan 300. Dan jumlah jarak kalau pelajar pergi dan balik tandas dengan laluan yang berlainan. Maksudnya dia akan pergi, contohnya dia pergi sebelah ini, lepas tu dia balik sebelah ini. Maka kita hanya perlu tambahkan semua, iaitu 100 tambah 200 tambah lagi 100 tambah lagi 2 lagi 100 tambah 150. Iaitu kita jumlahkan menjadi 650 meter. Jadi sebenarnya bahagian ini agak mudah saja. Graf berpemberat tu hanya setakat graf yang mempunyai nombor atau nilai pada tepi-tepi graf ini. Jadi biasanya graf berpemberat ini adalah graf yang mempunyai nilai atau nombor pada graf. Jadi tujuannya ada nombor itu adalah nak memberikan maklumat kepada graf tersebut lah. Biasanya memberitahu jarak, masa atau sesuatu nilai yang membawa maksud kepada graf tersebut. Dan untuk graf yang tak berpemberat juga banyak dijumpa dalam kehidupan harian. Contohnya adalah hierarki jawatan, peta alef, peta pokok, peta buih yang tak nampak apa-apa nombor di tepinya. Sebab nombor tidak ada apa-apa maksud pada graf tersebut. Jadi saya harap video ini dapat bantu pelajar semua untuk membezakan apa itu graf terarah dan juga apa itu graf berpemberat. Jadi saya harap adik-adik semua terus berusaha dan rajin-rajin untuk cubakan latihan dalam buku teks selepas lihat video ini. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.